KPM. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Lepas tu dalam sebuah hadis mengatakan daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang bermaksud, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu akan dipertanggungjawabkan atas kepimpinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke slot menengah atas bersama dengan saya Lokman Hakim. Baik, hari ini kita nak belajar tentang pendidikan Islam tingkatan 4. Bersama dengan siapa? Apa kata kita lihat profil cikgu kita hari ini. Okey, baik. Hari ini kita bersama dengan Ustazah Nur Suhaili Sapon, merupakan Ketua Panitia Pendidikan Islam dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luqman, apa khabar? Alhamdulillah, makin sihat Ustazah. Oh, Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Ustazah yang sudi bersama dengan kita hari ini. Juga bersama dengan kita iaitu Jurubahasa Isyarat Cikgu Nur Hayati Zakaria dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Taiping, Perak. Apa khabar Cikgu? Oh, Cikgu hari ini sama dengan Ustazah lah, warna ungu. Baik, jadi insya-Allah pada hari ini Ustazah, apakah kaitan gimmick yang kita lihat sebentar tadi dan juga yang akan kita belajar pada hari ini? Tapi sebelum tu, saya dipahamkan kita bersama dengan murid-murid yang lain dalam talian. Betul ke Ustazah? Betul tu. Jadi apa kata, jom kita berkenalan dengan mereka. Silakan Ustazah. Okey, baiklah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang akan bersama kita pada hari ini adalah murid-murid dari Maktab Tentera Diraja. Murid-murid ini merupakan murid tingkatan 5. Ustazah perkenalkan yang pertama, dipersilakan Syed Zafri, Syed Sakirin dari kelas 5 Theta. Okey, lambai sedikit. Okey, dan seterusnya kita ada Amirul Farizan dari kelas 5 Gamma. Okey, dan kita ada juga Aiman Farhan dari kelas 5 Iota. Dan yang terakhir kita ada Akil Irfan dari kelas 5 Gamma. Okey, baik. Segak-segak dan kacak-kacak murid kita hari ini ya Ustazah. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi apakah kaitannya Ustazah, gimmick yang kita lihat sebentar tadi dengan pembelajaran kita hari ini? Silakan Ustazah. Alhamdulillah, Luqman, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sesuatu yang ada kaitannya dengan kepimpinan. Jadi apa yang digambarkan tadi adalah bagaimana murid-murid di Maktab Tentera Diraja memulakan kehidupan seharian mereka di awal pagi. Jadi dan kemudian kita dapat lihat daripada sesuatu perkongsian yang disampaikan oleh murid juga daripada Maktab Tentera Diraja berkenaan dengan bagaimana tanggungjawab kita sebagai seorang khalifah. Okay, untuk pengetahuan semua, Maktab Tentera Diraja adalah terkenal sebagai House of Future Leaders,
yang bermaksud sebagai satu tempat yang bermula bertapaknya bagaimana kita membimbing dan mendidik murid-murid untuk menjadi seorang pemimpin masa hadapan. Masya Allah. Jadi itulah kaitannya dengan pelajaran kita pada hari ini. Okey, baik. Jadi hari ini kita nak fokuskan kepada tajuk iaitu setiap orang adalah pemimpin. Betul Ustazah? Betul. Okey, bagaimana murid-murid boleh kita teruskan? Sudahkah bersedia? Tunjuk sikit. Okey, tegap mereka Ustazah. Baik. Jadi tanpa buang masa, kita hulurkan kelas ini kepada Ustazah. Silakan. Terima kasih Luqman. Sama-sama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak di talian dan juga di rumah, insya-Allah pada hari ini kita akan mempelajari satu topik daripada bidang hadis, iaitu setiap orang adalah pemimpin. Anak-anak bolehlah juga merujuk kepada buku teks di muka surat 56 hingga 62 buku teks pendidikan Islam tingkatan 5. Jadi sebelum itu anak-anak, untuk memastikan murid-murid di rumah maupun di talian seronok belajar pada hari ini, Ustazah ingin memperingatkan untuk bersedia dengan pertama buku teks ataupun e-buku teks yang boleh didapati daripada portal Delima KPM. Yang kedua, buku nota atau buku catatan dan alat tulis. Dan untuk menambah keberkatan kita pada pagi ini, insya-Allah kita mulakan sesi kelas kita dengan bacaan doa dan Ustazah ingin mempersilakan murid Ustazah untuk membacakan doa. Dipersilakan Syekh Zafri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi seterusnya hari ini kita akan pergi kepada objektif yang pertama untuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu untuk pelajar dapat membacakan hadis dengan betul dan tepat. Baiklah. Ini adalah merupakan potongan lengkap hadis berkaitan dengan ciri ataupun setiap orang itu memiliki sifat kepimpinan. Hadis ini dipetik daripada riwayat Abdullah Ibn Umar, iaitu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hasibtu an qad qala war rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Baiklah, hadis ini adalah daripada riwayat Al-Bukhari. Seterusnya, Ustazah ingin meminta mana-mana murid di talian secara sukarela untuk membacakan semula hadis ini dengan betul. Dipersilakan murid-murid Ustazah di talian. Okey, siapa yang nak cuba? Okey, Aiman, dipersilakan Aiman. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atun ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hasibtu an qad qala wal rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Aiman. Ya. Alhamdulillah Aiman telah dapat membacakan hadis tadi dengan betul, dengan tertib, dengan tepat, betul, dengan bunyi yang betul, makhraj yang betul. Baiklah, setelah kita membacakan hadis ini, kita ingin mengetahui pula Luqman, apakah dia maksud petikan potongan hadis ini.
Jadi yang seterusnya kita ingin mengetahui apakah dia terjemahan hadis. Okey, untuk terjemahan hadis, okey, kita pergi kepada potongan demi potongan dan ustazah ingin meminta murid untuk membacakan terjemahan apabila ustazah membacakan petikan hadis ini. Jadi bila ustazah baca saja, okey, ustazah minta bantuan Akil untuk baca maksud dia. Boleh ke Akil? Boleh Ustazah. Mantap. Okey, Akil. baik. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi kita mulakan yang pertama. Wa kullukum ra'in. Setiap kamu ialah pemimpin Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. dan setiap kamu bertanggungjawab atas kepimpinannya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam itu ialah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Okey, ustazah nak minta bantuan orang lain pula. Okey, ustazah nak minta bantuan daripada Farizan pula. Farizan, ustazah baca, Farizan bacakan maksudnya. Boleh Farizan? Boleh tak? Okey, baik. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan perempuan itu ialah Dan pemimpin. lelaki itu ialah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan perempuan itu ialah pemimpin dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan pekerja itu ialah pemimpin bagi harta majikannya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Okey, alhamdulillah. Dan kita pergi kepada seterusnya, qala wa hasibtu an qad qala. Okey. Dan berkata, aku menyangka bahawa sesungguhnya baginda juga bersabda, warrajulun ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan lelaki itu ialah pemimpin bagi harta benda ayahnya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Okey, wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kamu semua ialah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita telah mempelajari daripada maksud petikan hadis ini bahawa terdapat beberapa golongan yang disebutkan dalam hadis yang mempunyai peranan, tanggungjawab, tugas masing-masing. Baiklah, seterusnya Luqman, kita nak Ustazah. pergi kepada, kita nak uji. Ya. Sama ada murid-murid ni dia tertukar-tukar lagi tak maksud kan? Sebab kadang-kadang petikan itu berulang. Betul. Kadang-kadang petikan itu berulang. Jadi kita nak lihat dalam sesi pengukuhan bersama murid-murid di talian dan juga murid-murid di rumah boleh cuba untuk menjawab. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, ustazah nak tanya mana-mana murid secara sukarela. Apakah maksud kullukum ra'in? Ya, okey, Syed Zafri angkat tangan. Reza. Maksud kulukum ra'in ialah setiap kamu ialah pemimpin. Okey, kita pergi kepada Okey. Okey, kita pergi kepada yang pertama iaitu setiap kamu adalah pemimpin. Okey, kemudian kita pergi kepada yang kedua, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Siapa nak cuba jawab? Okey. Seterusnya, siapa yang nak cuba? Ustazah. Okey, Aiman. Okey, Silakan. Silakan Aiman. Dan setiap kamu bertanggungjawab atas kepimpinannya. Betul ke Okey, Ustazah? betul tu. Terlupa pula saya Luqman. Kita kena bagi dia ganjaran Luqman. Ya. Kita bagi ganjaran Berapa, kepada Ustazah? mereka. Kita bagi satu untuk Aiman, satu Okey. untuk Zafri. Okey, tahniah Aiman dan Zafri. Okey, dan kita ada soalan seterusnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Siapa nak cuba jawab? Okey, seterusnya. Sudah. Okey, Farizan dipersilakan. Maksud dia,
dan perempuan itu ialah pemimpin dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Ya, betul. Okey. Satu je wa mar'atu ni. Dia merujuk kepada perempuan. Yang lain semua wa rajulun kan? Okey, dan kemudian yang seterusnya adalah wa rajulun ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatih. Okey, yang terakhir. Siapa nak cuba jawab? Saya nak cuba Ustaz. Okey, Akil dipersilakan. Maksudnya, dan lelaki itu ialah pemimpin bagi harta benda ayahnya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Okey, betul ke baik. Ustazah? Betul, dan kita bagi Okey. kita bagi ganjaran. Tahniah kepada murid-murid kita dan sekarang Ustazah kita berehat seketika boleh ya? Okey. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Bila sebut tentang pemimpin, adakah pemimpin hanya di kalangan pemimpin masyarakat? Dan kalau ada golongan pemimpin yang lain, apakah golongan tersebut dan peranan mereka? Nak tahu? Jom kita dengarkan dari ustazah kita, iaitu Ustazah Nur Suhaili Sapon. Okey Ustazah, silakan. Terima kasih Luqman. Dan seterusnya pada hari ini insya-Allah kita akan teruskan lagi dengan yang ketiga, golongan pemimpin dan tanggungjawab mereka seperti mana yang disebutkan, dinyatakan dalam petikan hadis sebentar tadi. Jadi untuk kali ini, okey, Luqman, Ya? pernah nampak dua wajah ni? Pernah Ustazah? Okey. Agak-agak siapakah dua ni? Siapa ya? Ingat-ingat lupalah Ustazah. Ingat-ingat lupa kan? Dia ada serban di Betul. kepalanya. Okey. Wajahnya yang cukup kacak Betul. tetapi tegas ya. Betul. Jadi siapakah mereka? Jadi murid-murid di rumah dan di talian dapatkah cuba meneka siapakah pemimpin ini Jadi sebenarnya kedua-dua ini merupakan pemimpin iaitu yang kita kenali dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Okey, dan seorang lagi adalah Sultan Osman Ertugrul. Rasa-rasa kedua-dua ni kenal ke tidak? Okey, Luqman. Ya? Siapa Sultan Muhammad Al-Fatih? Iaitu seorang pemimpin yang telah berjaya menawan kota Konstantinopel. Betul ke Ustazah? Alhamdulillah. Betul, tepat. Alhamdulillah. 10 bintang untuk Terima Luqman. kasih Ustazah. Okey, jadi sebenarnya siapakah dua ini? Dua-dua ini adalah orang ataupun tokoh kepimpinan Islam yang bertanggungjawab dengan tertubuhnya kerajaan Turki Uthmaniyah. Betul. Okey, dan Sultan Osman Ertugrul merupakan pengasas kepada kerajaan Turki Uthmaniyah, salah satu daripada kerajaan Islam yang cukup panjang pemerintahannya. Alhamdulillah. Dan seterusnya untuk hari ini, sebenarnya daripada hadis yang telah dibacakan tadi oleh murid-murid, terdapat 5 golongan yang disebut dalam hadis, iaitu yang pertama adalah pemimpin, yang kedua suami, yang ketiga isteri al-mar'atu, yang keempat al-khadimu iaitu pekerja dan anak. Jadi kelima-lima golongan ini memainkan peranan yang cukup penting dalam menjalankan amanah yang telah digalas oleh mereka. Antara tanggungjawab yang perlu untuk mereka langsaikan, lunaskan adalah iaitu pemimpin hendaklah berlaku adil. Dan yang kedua, menegakkan syiar Islam, dan yang ketiga bertoleransi, bercakap mengenai adil dan toleransi. Teringat ustazah kepada kisah Saidina Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab mengatakan, aku adalah insan yang terakhir berasa kenyang selepas rakyatku kenyang. Dan akulah juga insan yang terakhir merasa lapar setelah rakyatku merasa lapar. Ini menunjukkan betapa sikap toleransi, sikap keprihatinan dan adil yang cukup tinggi dalam diri Saidina Umar Al-Khattab dalam menjaga kebajikan rakyatnya. Jadi seterusnya kita ada suami, golongan kedua suami. Apakah peranan dan tanggungjawab suami?
Yang pertama sudah tentu dan sudah pastilah, iaitu memberikan nafkah secara didikan dan memberikan didikan agama serta perlindungan keselamatan kepada isteri dan keluarga dan anak-anak. Dan seterusnya, dia timbal balik, iaitu apakah pula peranan dan tanggungjawab isteri. Sudah tentulah yang pertama sekali, yang aulanya adalah mentaati suami selagi mana dia tidak bertentangan dengan syarak, arahan yang diberikan. Dan seterusnya, hendaklah menjaga maruah, menguruskan rumah tangga. Walaupun ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Betul. Lelaki itu adalah ketua kepada orang perempuan, tetapi dalam institusi rumah tangga, isteri juga memainkan peranan dalam rumah tangga. Serinya rumah tangga itu kerana berserinya wajah isteri. Kan, jika isteri tadi muka pun dah tidak gembira dengan rumah tangga, maka suramlah institusi kekeluargaan. Jadi seterusnya, yang keempat, pekerja. Walaupun pekerja itu nampaknya kecil di mata majikan, tetapi sebenarnya pekerja juga merupakan pemimpin dalam sesebuah institusi. Dan antara tanggungjawab yang dimainkan oleh pekerja adalah bekerja dengan penuh orang kata amanah, mengikut arahan, berintegriti dan melaksanakan tugas dengan sempurna mengikut standard operasi yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir disebut oleh Rasulullah, supaya tidak ketinggalan, apakah fungsi ataupun tanggungjawab seorang anak, iaitu anak bertanggungjawab membantu ibu bapa, berbakti kepada ibu bapa di saat hidup ataupun setelah meninggal dunia ibu bapa. Kemudian sentiasa mendoakan kebaikan ibu bapa dan berbuat baik. Berbuat baik ini maksudnya melayani dan menyantuni ibu bapa sesuai dengan orang kata apa yang telah ibu bapa sumbangkan kepada anak-anak. Betul. Jadi inilah dia kelima-lima golongan, dan Ustazah harap murid-murid di rumah maupun di talian mengambil pengajaran dan mengambil catatan untuk tanggungjawab kelima-lima golongan ini. Seterusnya, kita ada pengukuhan di sini. Okey, Luqman. Ustazah dah ajar, Ustazah harap murid-murid Ustazah di talian faham tentang erti tanggungjawab. Anak-anak, tanggungjawab itu nampaknya kecil tetapi besar ganjarannya di sisi Allah. Setiap zarah tanggungjawab itu akan dipersoalkan di akhirat kelak. Jadi anak-anak, hari ini Ustazah ada soalan. Ustazah nak kamu bacakan dahulu soalan aplikasi ini, iaitu soalan kebat. Tapi ini soalan yang pertama, kita nak keluarkan je dulu. Baik. Ustazah akan minta tolong dengan Luqman untuk cabut siapakah Boleh Ustazah? murid bertuah yang perlu jawab soalan ini. Jadi kita cabut yang pertama, Luqman. Kita tengok siapa yang kena. Jeng, jeng, jeng. Okey, Ustazah. Okey, siapakah dia? Amirul Farizan. Okey, Amirul Farizan, murid bertuah Ustazah. Mari. Mari jawabkan soalan yang pertama. Kamu keluarkan semula 5 golongan yang kita sebutkan dalam hadis tadi. Okey, silakan Farizan. Okey, yang pertama ialah pekerja, Okey. suami, pemimpin, Okey. isteri dan anak. Okey, alhamdulillah. Betul ke Ustazah? Kita cuba tengok. Okey, jom kita lihat jawapannya. Pemimpin. Okey, suami betul. Ada jawapan tadi. Isteri, pekerja dan anak. Okey, Alhamdulillah. tahniah Farizan. Tahniah Farizan. Mantap. Kita berikan ganjaran untuk Farizan. Okey. Dan seterusnya kita ada soalan aplikasi. Soalan ini adalah soalan kebat. Soalan kebat kemahiran berfikir. Maksud Ustazah dah ajar murid-murid sebentar tadi. Ustazah mengharapkan murid-murid dapat mengaplikasikan apa yang kita telah pelajari ke dalam soalan ini. Jadi berdasarkan gambar. Daripada stimulus yang telah diberikan. Stimulus ni rangsangan kepada soalan. Okey, gambar, berdasarkan gambar, huraikan tanggungjawab bersama pasangan suami dan isteri. Tadi kita belajar tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri. Betul. Tapi bagaimana pula jika kita rangkumkan keduanya? Jadi bagaimanakah huraikan tanggungjawab suami dan isteri ini dalam rumah tangga berdasarkan gambar yang Ustazah berikan. Jadi Luqman, kita nak tahu siapa murid bertuah, kita cabut. Okey, Luqman. saya cabut namanya.
Iaitu Aiman Farhan. Aiman Farhan. Okey. Ya, tafadhal Aiman. Apakah jawapannya Aiman? Boleh ke Aiman berikan jawapan? Suami dan isteri bertanggungjawab memberikan pendidikan agama dan akhlak yang baik kepada anak-anak. Okey, alhamdulillah. Cara jawab macam dah kahwin tu. Kan. Nampak tu dia punya orang kata pemahaman yang betul pada gambar. Jadi dalam sebuah rumah tangga tidak lengkap tanpa adanya zuriat. Betul. Jadi siapakah yang bertanggungjawab ke atas zuriat? Ia adalah tanggungjawab bersama. Dan Aiman telah dapat jawab dengan tepat. Tahniah, Kita bagi ganjaran untuk Aiman. Okey. Okey, dan kita sambil itu kita tengok soalan seterusnya. Okey, jadi soalan ini kalau kita lihat berdasarkan gambar. Gambar yang Ustazah berikan adalah gambar, okey, kamu nampak agak-agak apa tu, Luqman? Gambar apa tu, Luqman? Seorang lelaki di kawasan kubur. Seorang lelaki di kawasan kubur. Agak-agak siapakah dia? Kita lihat kepada soalan. Okey, huraikan tanggungjawab seorang anak berdasarkan gambar. Okey, anak yang kita belajar tadi adalah berbakti kepada ibu bapa. Betul. Jadi berdasarkan gambar, agak-agaknya bagaimana keadaan ibu bapa tadi? Ya. Okey, jadi kita lihat siapa yang kena jawab soalan ni. Okay, saya cabut namanya, iaitu Akil Irfan. Okey, Akil. Ya, saya. Okey, Akil boleh tolong jawab soalan ini? Boleh, Ustazah. Okey. Setelah ibu bapa meninggal dunia, Okey, alhamdulillah. anak boleh terus berbakti dengan mendoakan kesejahteraan ibu bapa, menjaga hubungan baik dengan ahli keluarga yang lain. Okey, alhamdulillah. Jadi itu yang Ustazah nak. Anak-anak kena ingat apabila ibu bapa telah meninggal dunia, itu tidak bermaksud bahawa terputusnya hubungan kita dengan ibu bapa. Ibu bapa membawa pahala berterusan daripada doa anak yang soleh. Dan juga kita kena ingat dengan kematian ibu bapa bukan berarti terputusnya hubungan kita sesama ahli keluarga. Dan kita ada soalan yang terakhir. Okey, kita tengok siapa yang kena jawab. Yang belum jawab tadi. Okey. Tinggal Namanya iaitu Said Zafri. Okey, Said Zafri. Jadi gambar ni tadi berkaitan dengan apa tu agak-agaknya bagaimanakah menjadi seorang pekerja yang berintegriti. Okey, kaitkan dengan bagaimana kita nak menjadi orang berintegriti. Ya, Syed Zafri. Seorang pekerja boleh jadi integriti dengan jujur dan amanah dengan tugas yang diberikan. Melakukan tugas dengan penuh bersungguh-sungguh seperti mana yang diarahkan mengikut SOP yang ditetapkan. Okey, alhamdulillah. Betul ke Ustazah? Betul, tepat. Kita bagi ganjaran. Okey, Tahniah kepada Syed tahniah Zafri. kepada Zafri atas jawapan yang betul. Dan sekarang Ustazah, macam biasa, kita nak berehat seketika. Boleh Okey. Jangan Puan. ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Kita selalu dengar tentang hadis yang setiap orang adalah pemimpin. Tapi apakah pengajaran sebenarnya berdasarkan hadis tersebut? Mesti nak tahu kan? Apa kata? Jom kita tanya kepada ustazah kita, iaitu Ustazah Nur Suhaili Sapon. Okey Ustazah, apakah pengajaran hadis yang boleh kita ambil sebagai iktibar? Silakan. Okey, baiklah. InsyaAllah pada hari ini untuk menjawab soalan Luqman tu sebenarnya bukan ustazah yang nak kena jawab. Okey. Tapi kita nak tanya pendapat-pendapat murid-murid daripada Maktab Tentera Diraja. Apakah pandangan mereka terhadap kepimpinan? Adakah kepimpinan memberikan impak positif dalam kehidupan mereka? Mari kita saksikan. Okey, jom kita lihat bingkisan video ini. Pada pandangan saya, segi kepimpinan ni sangat membantu dalam pembelajaran lah. Sebagai contoh, jika seorang itu mempunyai keyakinan dalam diri, dia akan berani melontarkan pendapat dan bertanya soalan apabila dia tak faham sesuatu lah. Jadi ini akan membantu dia memahami subjek itu dengan lebih mendalam. Segi kepimpinan membantu saya menjadi seorang yang lebih berdisiplin dan menghargai masa. Maka saya akan menyeimbangkan masa dengan memanfaatkan masa dengan
Menyeimbangkan aktiviti kurikulum dan pembelajaran. Supaya mereka bijak mengambil peluang, pandai mencari masa dan bijak mengatur strategi. Ketiga-tiga aspek ini penting dalam kehidupan seharian mereka. Di dalam persekolahan lah, mereka dapat mengenal erti apa itu kepimpinan. Dia orang dapat tahu apa yang pemimpin perlu buat ataupun untuk dipimpin sendiri. Ia merupakan sangat satu bonus lah untuk mereka kan, untuk melatih diri mereka memantapkan lagi sifat kepimpinan. Sekian, terima kasih. Okey, jadi itulah dia Luqman. Ya. Apakah dia kepentingan, apakah dia pengajaran daripada hadis tadi? Seandainya hadis ini betul-betul diaplikasikan dalam jiwa dan diri seorang murid. Ya. Okey, jadi hari ini insya-Allah kita akan teruskan lagi dengan pengajaran hadis. Dan apabila kita bercerita tentang pengajaran dan apabila murid di dalam peperiksaan hendak menjawab soalan tentang ayat pengajaran ataupun pengajaran hadis ini, ia bermaksud apakah dia ayat nasihat? Apakah dia ayat yang boleh kita ajak orang untuk bersama-sama melakukan perbuatan yang baik ini tadi, iaitu kepimpinan ini tadi. Jadi sebab itu untuk ayat pengajaran hadis ini, dia mestilah kita mulai dengan pendahuluan, iaitu kata ajakan. Kita hendaklah, kita mestilah, kita perlulah. Itu yang kita maksudkan dengan ayat pengajaran. Jadi sebab tu Ustazah letakkan di hujung slide itu adalah ayat ataupun pendahuluan untuk kata pengajaran ini, ayat pengajaran ini. Kemudian kita pergi kepada isi. Apakah isi yang kita perolehi daripada hadis? Kita keluarkan isi tadi untuk dijadikan sebagai pengajaran kepada kita dan kemudian kita perlu sambung isi ini dengan kata hubung dan ayat huraian yang seterusnya. Jadi lengkaplah satu ayat pengajaran. Jadi kita pergi kepada contoh yang pertama. Ustazah buat dulu, nanti Ustazah nak anak-anak murid di rumah maupun di talian cuba pula membina ayat pengajaran. Jadi yang pertama kita pergi pada contoh yang pertama, kita hendaklah. Kita hendaklah berusaha, iaitu menyedari. Kita hendaklah menyedari hakikat setiap orang adalah pemimpin. Kerana, Ustazah pilih kerana kita dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi itu adalah contoh ayat pengajaran yang pertama. Kita pergi kepada ayat pengajaran yang kedua. Ustazah berikan contoh. Kita hendaklah sentiasa bertanggungjawab terhadap keluarga supaya rumah tangga akan kekal harmoni. Jadi itu adalah dua contoh yang Ustazah berikan. Tapi Luqman, Ustazah tak nak jawab ataupun fikir seorang-seorang. Ustazah nak murid-murid pula menjawab dengan dibantu oleh isi yang ada disediakan oleh Ustazah di sini. Jadi siapa yang rasanya nak cuba dulu untuk membina ayat pengajaran yang ketiga? Okey, siapa yang nak cuba? Sila angkat tangan. Saya. Silakan. Okey, Farizan. Kita hendaklah amanah dalam pekerjaan supaya memperolehi rezeki yang diberkati. Okey, alhamdulillah kan. Jadi sebenarnya Farizan itu adalah aspek kita sebagai seorang pekerja. Jadi kita kena amanah sebab dapat rezeki yang berkat, yang halal kan, halalan thayyibah. Bagus Farizan. Okey, kita bagi satu orang kata ganjaran untuk Farizan. Okey, tahniah Farizan. Okey. Seterusnya kita tengok kepada isi yang Ustazah sediakan di sini. Siapa yang nak cuba bina ayat pengajaran yang seterusnya? Saya, Zah. Okey, Zafri, dipersilakan. Kita hendaklah menyedari seorang isteri perlu taat agar sifat kasih sayang dapat diwujudkan dalam rumah tangga. Okey, alhamdulillah kan. Walaupun kita semua adalah pemimpin, tapi dalam satu institusi dia kena ada ketua dan kena ada pembantu. Walaupun dua-dua berperanan sebagai pemimpin. Kalau dua-dua nak jadi ketua, payah juga kan. Bergaduh selalu. Jadi sebab itu betul tu Zafri, tahniah. Sebab kenapa seorang isteri itu perlu taat kepada suami agar dapat mewujudkan kasih sayang dalam rumah tangga. Kita berikan ganjaran untuk Zafri. Tahniah Zafri, sebabkan kasih sayang saya bagi love lah. Okey, seterusnya Ustazah. Okey, seterusnya kita pergi kepada isi yang seterusnya. Ada siapa yang nak cuba membina ayat pengajaran? Okey.
Saya nak cuba Ustazah. Akil. Okey, Akil. Silakan, Silakan. Kita hendaklah menjadi anak yang berbakti kepada ibu bapa untuk memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Okey, Alhamdulillah. Bagus Akil kan. Kita nak berbakti pada mak ayah ni, dia tak payah, kita tak boleh tunggu-tunggu. Betul. Kena terus buat. Sebab hubungan kita, pertalian darah kita dengan mak ayah tidak akan berakhir walaupun mereka telah meninggal dunia. Okey, bagus Akil. Kita bagi ganjaran untuk Akil atas jawapan yang betul tadi. Okey, tahniah Akil. Okey. Dan kita pergi kepada isi yang terakhir untuk membina ayat pengajaran. Siapa nak cuba? Macam siapa tadi yang belum bercakap lagi ni? Aiman? Ya, Okey, Aiman. Aiman Okey, tak kisah. Silakan. Okey, Aiman. Kita hendaklah mencintai sunnah Nabi agar memperoleh syafaatnya di akhirat kelak. Okey, jadi sunnah apakah itu agak-agaknya Aiman? Bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Okey, jadi Tahniah. bagus. Tahniah. Walaupun nampak kita belajar tentang kepimpinan, tapi siapakah teladan utama dalam hidup kita dalam mengamalkan kepimpinan ini? Sudah tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam kepimpinan dalam rumah tangga, bagaimana layanan baginda terhadap isteri dan anak-anak baginda, bagaimana layanan baginda kepada masyarakat dan orang di sekeliling baginda. Baginda cukup disegani oleh pihak lawan dan dikasihi oleh umat Islam. Alhamdulillah. Jadi kita bagi juga ganjaran kepada Aiman atas jawapan yang mantap tadi sebentar tadi. Tahniah Aiman. Okey. Jadi walaupun kita dah belajar cara nak bina ayat pengajaran, murid-murid di rumah Ustazah harap pun dapat bina sama. Dan kemudian kita nak lihat pengukuhan pula. Betul ke murid-murid di rumah dan di talian ni dapat kuasai ayat pengajaran? Jadi Ustazah ingin murid-murid buatkan satu sumbangsaran peta minda untuk mengeluarkan ayat pengajaran. Mungkin selain daripada ayat yang kita bincangkan tadi, cuba untuk bina ayat pengajaran yang lain. Okey, Ustazah nak sekurang-kurangnya 2. Boleh? Boleh murid-murid di talian? Okey, kita cuba ya. Okey, kita cuba. Okey, kita berikan masa sedikit ya Luqman untuk mereka membina peta pemikiran sumbangsaran di sini. Apakah pengajaran selain daripada yang kita bincangkan tadi? Betul. Dan apakah kelebihan peta IT ni Ustazah kepada murid-murid kita? Peta IT ni dia adalah salah satu cara untuk kita cambahan idea murid-murid. Kadang-kadang untuk kita mudah mengingat, untuk kelihatan menarik fakta-fakta ataupun isi-isi yang kita nak keluarkan. Jadi sebenarnya peta IT ataupun kita panggil peta minda ni adalah untuk membantu pelajar lebih mudah menguasai sesuatu topik. Okey Ustazah, nampaknya dah ada salah seorang dari murid kita yang dah siap. Oh, dah siap. Jadi mungkin kita ambil seorang sebagai wakil Ustazah. Okey, boleh. Kita persilakan. Siapa yang dah siap boleh tunjuk? Boleh tunjuk dulu, boleh paparkan dulu. Okey, wakil. Satu murid dapat wakil. Wakil daripada 4 ni. Siapa nak cuba? Okey, Aiman. Okay, silakan Aiman. Okey, Aiman, dipersilakan Aiman. Pekerja haruslah bersikap amanah dalam menjaga harta majikannya serta mengikut landasan yang telah ditetapkan oleh syarak kerana semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Okey, baik. Tapi jangan lupa tahu Aiman, kita kena tambah kita hendaklah. Baik. Kita mestilah. Sebab kena ingat ayat pengajaran adalah ayat nasihat. Jadi kita nak ajak orang lain untuk ni. Tapi walau bagaimanapun Aiman, tahniah sebab Aiman dapat keluarkan satu ayat pengajaran yang lain. Kita bagi satu tahniah satu kepada Aiman. Dan sekarang Ustazah, kita nak berehat sekali lagi. Boleh ya? Boleh. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. KPM. Kembali bersua dalam Menengah Atas, masih lagi bersama dengan saya Luqman Hakim, juga Ustazah Nur Suhaili Sapon dan jurubahasa isyarat kita Cikgu Nur Hayati Zakaria. Okey Ustazah, untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang apa pula? Okey, untuk segmen yang ini insya-Allah tadi kita dah belajar, kita dah bacakan hadis, kita dah tahu terjemahan and then
Kemudian kita dapat keluarkanlah golongan-golongan yang disebutkan dalam hadis beserta dengan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh golongan tersebut. Dan hari ini insya-Allah kita nak kupaskan bagaimanakah cara-cara untuk menerapkan ciri-ciri kepimpinan ini ada dalam diri setiap murid-murid. Jadi untuk itu Ustazah ingin menerangkan tentang yang pertama, untuk seorang murid ada ciri kepimpinan tadi mestilah bersifat dengan sikap berani. Jadi berani adalah bertujuan untuk murid-murid berani ke hadapan, menyuarakan pendapat, tidak gentar apabila ada sebarang ujian. Sebab kalau kita berani kerana benar, kenapa mahu takut? Begitulah. Dan kemudian untuk seorang murid memiliki ciri kepimpinan ini, mestilah ada sifat prihatin. Prihatin terhadap keadaan sekeliling. Siapa jiran di kiri dan kanan murid-murid di kelas. Kita kena prihatin dan kena ambil cakna keadaan mereka supaya mungkin bantuan kita sangat diperlukan untuk mereka teruskan pelajaran tadi. Mungkin ada masalah dan sebagainya. Itu adalah salah satu ciri pemimpin yang bagus, ciri kepimpinan yang berkualiti. Jadi sebagai seorang murid, kamu kena prihatin keadaan orang sekeliling. Prihatin dengan kehadiran guru di dalam kelas, itu termasuk dalam prihatin. Dan seterusnya untuk potensi. Untuk sebagai seorang murid yang memiliki kepimpinan, mereka ada potensi-potensi yang tertentu. Jadi untuk itu murid-murid perlulah menggilap kekuatan masing-masing. Siapa yang tahu kekuatan ini tadi? Anda sendiri yang tahu. Murid-murid yang tahu di mana kekuatan anda. Mungkin kekuatan murid-murid pada menulis, maka teruskan menulis. Mungkin kekuatan tadi kepada orang kata menjadi imam, teruskan. Kekuatan tadi sebagai orang kata boleh mengajarkan kawan lain subjek matematik. Kekuatan kita matematik, teruskan. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin, kita perlu gilap kekuatan kita. Jangan sembunyikan. Jadi untuk permata itu terus bersinar, dia mesti perlu digilap. Okey. Dan untuk seterusnya, sengaja Ustazah tak beri penerangan di sini sebab kita nak bagi ruang untuk murid-murid yang memberi penerangan. Jadi Ustazah pergi kepada seterusnya dari aspek berilmu. Jadi siapa yang rasa-rasanya boleh memberikan cara nak terapkan berilmu tadi dalam diri untuk adanya ciri kepimpinan? Okey. Siapa yang boleh bantu Ustazah? Siapa boleh bantu Ustazah? Semua diam je. Semua dah tak nak bercakap dah. Terpukau Ustazah. Terpukau dengan pertanyaan Ustazah. Okey. Silakan. Okey, baik Akil. Okey, Akil. Dari segi disiplin, kita boleh melatih disiplin yang tinggi dalam diri untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Okey, alhamdulillah. Okey, dia jawab disiplin dulu. Okey, tak apa, betul. Okey, Akil, kita boleh bagi ganjaran. Okey, tahniah betul, Akil. Akil. Untuk menjadi seorang pemimpin, kita kena terapkan nilai berdisiplin dalam diri supaya kita dapat orang kata merancang sesuatu dengan penuh orang kata strategi. Kita kena ada perancangan. Jadi itulah dia pentingnya berdisiplin. Okey, lagi ada siapa yang nak jawab yang lain? Untuk ciri ataupun aspek yang lain? Saya Zah. Okey. Okey, Syed Zafri. Untuk masa, kita perlu menepati masa dan mengurus masa dengan bijak supaya tidak membuang masa. Okey, bagus. Jadi untuk jadi seorang pemimpin, masa itu emas. Kita kena kejar masa. Kita kena cari masa dan ruang, bukan menunggu masa. Okey, dan yang untuk berilmu ni tadi, pemimpin ni untuk jadi orang yang dihormati anak-anak, kita perlulah menjadi orang yang berilmu. Kutiplah sebanyak mana ilmu yang ada, tidak semestinya hanya ilmu di dalam kelas. Kehidupan kita ini adalah satu perjalanan. Betul. Dan perjalanan ini adalah salah satu daripada bentuk ilmu yang kita kena kutip. Tak boleh buang masa, tak boleh kita sia-siakan. Jadi anak-anak, inilah dia cara kita nak terapkan bagaimana kepimpinan itu ada dalam diri kita masing-masing. Dan untuk seterusnya adalah penutup.
Dan Luqman, sebenarnya Ya, ada Ustazah. rumusan Ustazah bagi pada 2 hari ini. Kita ada rumusan daripada murid bagaimana apa yang telah kita pelajari, mereka pelajari sepanjang sesi ini dan kemudian apakah harapan mereka. Jadi kita pergi pada yang pertama, rumusan untuk apa yang kita pelajari pada hari ini. Ada sesiapa yang nak bantu kawan-kawan wakil untuk jadikan satu rumusan? Betul. Dipersilakan wakil daripada murid-murid di talian, siapa Okey. nak Siapa yang berani? Siapa yang berani? Ustazah. Okey, silakan. Okey, rumusannya saya dapat menjadi pemimpin yang bertanggungjawab dan amanah, Ustazah. Okey, menjadi pemimpin yang bertanggungjawab dan amanah. Okey, alhamdulillah. Jadi itu harapan. Dan apakah dia yang kita pelajari pada hari ini? Siapa yang boleh bagi ulasan? Apa yang kita dah pelajari daripada awal tadi sehingga sekarang, apa yang kita dah pelajari? Apa yang kamu dah kuasai, murid-murid? Saya nak cuba, Ustazah. Okey, Akil. Dipersilakan, Akil. Apa yang saya telah pelajari adalah saya dapat mengetahui terjemahan hadis dan kepentingan memupuk sikap kepimpinan dalam diri. Okey, alhamdulillah. Betul tu kita dah belajar hadis, terjemahan dia, kita dapat menghayati sebenarnya apa yang Rasulullah inginkan. Siapakah golongan yang disebut-sebut dalam isu kepimpinan ya. Okey, jadi baik anak murid untuk hari ini, murid-murid di rumah dan di talian, sebenarnya perkongsian ustazah bermula daripada bagaimana kamu dapat membaca hadis dengan lancar dan betul. Kemudian kita belajar bagaimana apakah maksud setiap potongan-potongan hadis ini tadi, dan kemudian kita telah mempelajari apakah golongan, siapakah golongan yang disebut dalam hadis berserta tanggungjawab masing-masing. Dan yang terakhir, bagaimanakah kita hendak membina ayat pengajaran untuk sesuatu potongan hadis ya. Dan alhamdulillah sepanjang pengajaran ini ustazah harap anak-anak murid kita jangan lupa bahawa pentingnya untuk kita pupuk nilai-nilai kepimpinan dalam diri. Kerana setiap daripada kita adalah pemimpin. Tidak jadi pemimpin sekarang, kitalah pemimpin akan datang masa depan. Okey, dan harapan ustazah, ustazah petik daripada kata-kata hikmah yang daripada petikan Imam Al-Ghazali. Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai, tetapi ingat bahawasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi, tetapi jangan lupa bahawasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki, tetapi ketahuilah bahawasanya engkau akan menerima balasan yang setimpal dengannya. Kata-kata ini ustazah harap dapat dijadikan panduan kepada anak-anak murid di rumah maupun di talian. Sesungguhnya apa pun yang kita kehendaki, kita kena ingat dan kita kena tahu bahawa balasan yang kita terima ini tadi adalah setimpal dengan apa yang kita buat. Subhanallah. Okey, baik ustazah, kita pun sudah berada di penghujung segmen. Bagaimana ustazah menilai prestasi murid-murid kita hari ini ustazah? Okey, alhamdulillah ustazah rasa setiap daripada pengukuhan yang kita lakukan untuk setiap slot ni tadi nampak murid-murid begitu aktif dan dapat memberikan jawapan yang tepat. Kita dapat lihat pada carta ganjaran ini tadi nak menunjukkan bahawa betapa aktifnya penglibatan murid-murid. Ya, tepukan untuk diri sendiri. Tahniah kepada semua murid yang belajar pada hari ini. Dan bagaimana ustazah murid-murid kita boleh dapatkan bahan rujukan? Okey, bahan rujukan yang boleh didapati daripada portal Delima KPM. Murid-murid jangan lupa. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Nur Suhaili Sapon dan juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Nur Hayati Zakaria. Dan dengan cerita, Ustazah nak tutup pembelajaran kita hari ini dengan sebuah cerita. Betul ke Ustazah? Ya, betul. Ya, jom kita dengarkan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Siapakah Salahuddin Al-Ayyubi? Beliau terkenal sebagai Saladin the Great, iaitu oleh dunia barat. Salahuddin Al-Ayyubi merupakan orang pertama dalam sejarah Islam yang memegang gelaran penjaga dua kota suci, juga pengasas kepada kerajaan Ayyubiyah yang memerintah semenanjung Arab, Mesir, Syria, Mesopotamia, Yaman dan utara Afrika.
beliau dianggap sebagai pahlawan Muslim sejati kerana kejayaan beliau menakluki semula Baitul Maqdis dari penguasaan tentera salib selama 88 tahun. Akhirnya, Baitul Maqdis, kota suci ini kembali kepada Islam. Darah kesatriaan Salahuddin Al-Ayyubi mengalir di tubuhnya daripada Pakcik Baginda Asadin yang merupakan Panglima Perang Sultan Nuruddin. Bahkan bapanya juga adalah anak saudara kepada Sultan Nuruddin. Sikap toleransi, sikap tawaduk yang ditunjukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi memenangi hati umat Islam dan pihak musuh sehingga beliau cukup dihormati dan cukup digeruni oleh musuh. Anak-anak, bagaimanakah kita hendak mencontohi insan hebat ini? Sentiasalah berada pada paksi kebenaran kerana kebenaran selalu menang.